Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pelajar, hari ini kita akan teruskan dengan pelajaran 3 iaitu ibadah menurut Islam. Di dalam tajuk ini, kita akan lihat 1.3.1 iaitu konsep ibadah dalam Islam. Yang pertama sekali, pelajar perlu faham dan juga ingat apa yang dimaksudkan dengan ibadah. Ibadah bermaksud pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui perbuatan, perkataan dan pengakuan hati yang ikhlas semata-mata kepadanya yang berlandaskan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini adalah yang dikatakan ataupun yang diberikan maksud ibadah. Seterusnya, kita lihat konsep ibadah. Di sini ada 4 konsep ibadah yang perlu pelajar fahami. Yang pertama sekali adalah keikhlasan menjadi asas penerimaan ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kewajipan menuruti perintah yang disyariatkan dan tidak mengada-adakan ibadah. Yang ketiga, tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, ibadah melibatkan segala kegiatan manusia dari segi rohani dan jasmani. Okey, baik. Secara ringkasnya, konsep ibadah ini adalah apa yang pelajar perlu faham, apa yang ada di dalam ibadah tadi, iaitu perlu ikhlas, kemudian perlulah menjalankan perintah, wajib menuruti perintah yang disyariatkan, kemudian berpegang kepada tujuan hidup manusia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, serta ibadah itu melibatkan segala kegiatan manusia dari segi rohani dan juga jasmani. Itu yang dikatakan dengan ibadah. Okey, seterusnya kita lihat ibadah ini pelajar terbahagi kepada dua, iaitu ibadah khusus dan juga ibadah umum. Apa itu ibadah khusus? Ibadah khusus adalah semua amalan khusus yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada fardu ataupun sunat. Itu yang kita maksudkan dengan ibadah khusus. Berbeza dengan ibadah umum, iaitu ibadah umum ini semua amalan kebaikan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi menghubungkan manusia dalam sesebuah masyarakat demi kebaikan dan keharmonian bersama. Okey, untuk mudah faham, ibadah khusus ni antara kita dengan Allah, manakala ibadah umum ini lebih kepada dalam masyarakat, sesama manusia. Baik, kita lihat dulu ibadah khusus. Ibadah khusus, kita lihat pecahan dia fardu ain dan juga fardu kifayah. Okey, dalam ibadah khusus yang dinyatakan fardu ain itu adalah seperti solat dan juga mengeluarkan zakat, ataupun apa-apa sahaja amalan ataupun ibadah yang wajib kita laksanakan itu adalah di dalam fardu ain dalam ibadah khusus. Dalam ibadah khusus, fardu kifayah itu seperti solat jenazah ataupun mengurus jenazah. Maksudnya dalam satu kelompok komuniti masyarakat itu, fardu kifayah itu walaupun ada seorang ataupun sebilangan masyarakat yang menguruskan jenazah, yang melaksanakan solat jenazah tadi pun sudah memadai. Manakala dalam ibadah khusus, perkara yang sunat adalah seperti solat sunat dan juga puasa sunat. Itu dalam ibadah khusus. Kita lihat pula dalam ibadah umum. Ibadah umum tadi seperti yang cikgu terangkan adalah berkaitan dengan hubungan manusia dalam sesebuah masyarakat. Okey, kita lihat dalam ibadah umum yang dikatakan fardu ain dalam ibadah umum, yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita buat adalah contohnya bekerja dan juga belajar. Ini yang dituntut. Bekerja untuk mendapatkan
mungkin mendapatkan membantu dari segi keuangan, belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Manakala dalam ibadah umum yang dikategorikan sebagai fardu kifayah adalah seperti membuat penyelidikan ataupun bekerja sebagai doktor. Okey, contohnya membuat penyelidikan. Dalam satu kelompok masyarakat tidak membadai beberapa orang melakukan penyelidikan. Tidaklah diwajibkan setiap seorang perlu membuat penyelidikan. Itu contoh dia. Tetapi fardu ain itu yang perlu dilaksanakan. Yang kita kena buat seperti bekerja, belajar. Manakala fardu kifayah ini hanya sebilangan masyarakat ataupun seorang pun sudah memadai. Jadi mereka bolehlah membuat penyelidikan ataupun bekerja sebagai doktor. Manakala yang dikatakan sunat dalam ibadah umum adalah seperti membuang benda yang bahaya dari jalanan. Ini untuk mengelakkan daripada berlaku kemudaratan ataupun mengganggu perjalanan bagi orang lain. Jadi kita bantu memudahkan perjalanan orang lain. Ini satu contohlah untuk perkara sunat. Okey, belajar. Kemudian kita lihat di sini ada dua syarat untuk ibadah tadi. Yang pertama perlulah ikhlas, iaitu bila kita laksanakan ibadah kita perlu ikhlas. Ibadah dilakukan hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata dan mengharapkan keredaannya. Perlulah kita buat sesuatu perlulah dengan ikhlas dan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, syarat ibadah adalah ittiba' as-sunnah, iaitu mengikut sunnah yang mana ibadah dilakukan sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Okey, dan tadi cikgu dah tekankan berkenaan dengan fardu ain dan juga fardu kifayah. Jadi di sini ada istilah, dua istilah ini yang pelajar perlu fahami, iaitu yang dikatakan fardu ain tadi adalah kewajipan individu atas suatu amalan yang dituntut secara tegas oleh syarak ke atas setiap mukallaf. Maksudnya kita perlu laksanakan, kita perlu buat segala fardu ain tadi, kewajipan kita lah sebagai individu. Manakala fardu kifayah pula adalah kewajipan secara kolektif yang merujuk kepada suatu amalan yang dituntut oleh syarak ke atas seluruh kaum muslimin secara umum untuk mengerjakannya. Okey, manakala fardu kifayah ini adalah kewajipan ataupun memadai hanya sekelompok masyarakat ataupun hanya beberapa orang sahaja di dalam satu kelompok masyarakat tadi yang melaksanakan fardu kifayah. Okey, nampak perbezaannya di sini. Baik pelajar, kita teruskan dengan 1.3.2 iaitu amalan yang berkaitan dengan ibadah. Di sini ada beberapa amalan yang kita boleh kaitkan dengan ibadah. Yang pertama sekali adalah solat fardu, yang mana solat fardu ini adalah 5 waktu sehari semalam. Merupakan amalan pertama yang akan dihisap, yang akan dihitung di akhirat kelak. Itu adalah solat. Yang ketiga, kewajipan yang tidak boleh ditinggalkan walaupun dalam keadaan sakit atau darurat. Okey, belajar solat itu adalah wajib, maka dalam keadaan yang bagaimana sekalipun kita perlulah melaksanakan solat walaupun kita dalam keadaan sakit. Tetapi di dalam Islam ada diterangkan memudahkan bagaimana sekiranya ada yang sekiranya kita sakit, ada kaedah untuk solat ketika sakit. Sekiranya kita berada dalam keadaan darurat, ada kaedah yang memudahkan untuk kita melaksanakan solat. Baik, yang kedua belajar adalah zakat. Zakat itu adalah sedekah yang wajib yang perlu kita tunaikan. Okay. Terbahagi kepada dua, iaitu zakat fitrah dan juga zakat harta, dan memberikannya kepada asnaf. Apa itu asnaf pelajar? Asnaf adalah kelompok yang berhak menerima zakat, antaranya adalah golongan-golongan
asnaf, fakir, okey, asnaf amil, asnaf mu'allaf, itu antaralah golongan-golongan asnaf yang memerlukan duit zakat tadi. Baik, seterusnya adalah belajar. Belajar juga adalah satu ibadah yang perlu kita yang merupakan satu amalan yang berkaitan dengan ibadah, iaitu belajar itu kewajipan yang penting sebagai individu muslim, yang mana perintah Iqra sebagai proses belajar dan mempelajari ilmu yang bermanfaat, supaya kita tak ketinggalan, supaya ilmu kita, apa sahaja yang kita ada, ilmu itu akan bertambah dari masa ke semasa. Seterusnya adalah solat jenazah. Solat jenazah ini merupakan salah satu kewajipan dalam menguruskan jenazah. Wajib. Okey, untuk kita uruskan jenazah tadi. Yang mana dalam solat jenazah mempunyai 7 rukun, iaitu niat, berdiri bagi yang mampu, bertakbir 4 kali, membaca surah Al-Fatihah, membaca selawat, doa kepada jenazah dan memberi salam. Kemudian yang kelima adalah amalan dari sudut ibadah yang kelima, penyelidikan, iaitu melakukan penyelidikan dan inovasi yang mendatangkan manfaat kepada masyarakat, memajukan umat Islam supaya tidak mundur dan dizalimi oleh orang lain. Okey, jadi penyelidikan ini perlu dilaksanakan, perlu dijalankan. Untuk apa belajar? Untuk menyelesaikan sesuatu, mungkin masalah ataupun penyakit ataupun apa-apa sahaja bentuk inovasi untuk menambah baik dalam satu-satu tamadun tersebut. Okey, ini antara 5 lah amalan yang berkaitan dengan ibadah. Untuk tajuk 1.3.3, kita lihat kepentingan ibadah menurut Islam. Okey, setiap amalan ibadah pasti mengandungi hikmah tertentu. Antara kepentingan ibadah dalam Islam adalah seperti berikut. Yang pertama, lafaz syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, kenapa kita perlu melafazkan syahadah? Kerana ia menjadi bukti penyaksian Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian solat. Kenapa pentingnya solat? Sebagai satu peneguhan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga meningkatkan ketakwaan. Yang ketiga, puasa. Kenapa kita perlu berpuasa? Kerana dapat mendidik hawa nafsu, dapat merehatkan sistem pencernaan dan merasai kesusahan orang miskin. Ibadah seterusnya adalah bekerja. Kenapa pentingnya kita bekerja? Supaya kita dapat mencari nafkah. Okey, yang mana dikategorikan sebagai ibadah dan hidup mulia dan tidak membebankan orang lain. Dan terakhir adalah belajar. Pentingnya belajar kerana dapat menambah ilmu pengetahuan, membangunkan tamadun agama, bangsa dan negara. Baik pelajar, sekiranya kita laksanakan kelima-lima ni, contoh ibadah dalam Islam ini, maka akan terhasillah Muslim ataupun umat yang cemerlang. Bukan sahaja daripada segi rohani, malah juga dari segi jasmani secara tidak langsung. Seterusnya untuk 1.3.4 merupakan pelaksanaan ibadah wajib. Okey, ibadah wajib perlu dihayati dan diamalkan dalam kehidupan. Antara ibadah wajib yang perlu dilaksanakan, ini adalah ibadah-ibadah wajib ya pelajar. Yang pertama sekali solat, iaitu menjaga solat 5 waktu. Okey, menjaga solat 5 waktu. Yang kedua, berpuasa. Berpuasa penuh di bulan Ramadan. Okey, jika tiada apa-apa keuzuran. Yang ketiga, haji dan umrah, iaitu melaksanakan ibadah haji dan umrah apabila memenuhi syarat wajibnya. Yang keempat, menunaikan zakat, iaitu mengeluarkan zakat untuk membantu mereka yang memerlukan. Yang kelima, bekerja, iaitu memenuhi keperluan hidup dan memberi nafkah kepada tanggungan. Serta yang keenam, menjalankan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang sains untuk menghasilkan produk yang diperlukan oleh masyarakat.
Di sini kita lihat cara untuk meningkatkan kualiti ibadah. Yang pertama sekali, sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala ketika melakukan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan ilmu pengetahuan tentang ibadah khusus dan umum. Yang ketiga, berdamping dengan orang soleh dan berilmu. Yang keempat, sabar dan istiqamah dalam melakukan ibadah. Dan yang kelima, memahami hikmah di sebalik kewajipan sesuatu ibadah. Belajar itu saja daripada cikgu. InsyaAllah kita akan jumpa untuk tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.